Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya insya-Allah Kejap. Oh. Kejap ya, saya nak masukkan link untuk Google Drive. Kejap ya. Okey, baik. Kita akan mulakan. Boleh dengar suara saya, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh, Ustaz. Boleh. Jelas ke Ustaz. jelas ke sayup-sayup ke? Jelas. Okey, nota nampak? Okey, jelas. Nampak. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik, kita akan mulakan. Saya nak kena kontrol suara, lepas tu saya ambilkan. Okey, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu buat kali yang kedua bagi pengisian kita tadabbur ayat kursi pada bulan Ogos. Tetapi jika kita melihat kesinambungannya, ini adalah siri yang keempat pada tajuk tadabbur ayat Al-Kursi. Moga-moga pengisian pada pagi ini dapat memberikan kita manfaat yang banyak daripada keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita mohon Allah merahmati kita, memberikan kita keberkatan. Allah melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita. Allah menghilangkan segala penghalang-penghalang untuk kita mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan niat kita pada pagi ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari redha Allah, kita nak cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk siri yang keempat pada pagi ini untuk ayatul kursi, saya telah pun membuat edaran nota kepada beberapa grup WhatsApp, juga kepada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Bagi rakan-rakan yang tidak berada pada mana-mana grup WhatsApp ataupun Telegram, saya telah letakkan link Google Drive di FB di bahagian komen. Jadi begitu juga di bahagian chat, siapa yang mengikuti di Zoom ini,
Jadi di Zoom ni sebenarnya ada lagi dalam 9 orang boleh mengikuti dia melalui Zoom, kerana limit kita Zoom ni hanya 100. Jadi masih lagi ada kekosongan, ataupun boleh melihat di FB Akademi Tadabbur. Tuan-tuan dan puan-puan ya, untuk nota pada minggu lepas dan siri 3 dan siri 4 ada pada link Google Drive yang bertajuk tajuk dia adalah nota ayat-ayat pilihan. Pada tajuk link Google tadi, tajuknya adalah nota ayat-ayat pilihan. Jadi tekan saja di maklumat tersebut, nanti akan jumpa nota tadabbur ayatul kursi. Ustaz, Ya. minta maaf saya mencelah ya. Saya dapat banyak mesej yang mengatakan sebab saya hantar invite links tu kepada mereka tapi mereka dah penuh. Kalau Ustaz boleh create another chat group kedua untuk Akademi Tadabbur, kalau diorang tak dapat join link melebihi 100 pun tak apa. Diorang kata diorang nak dapatkan nota tu dekat dalam chat group. Chat mana? Chat mana? Okey, Zoom kuliah Tadabbur katanya dah penuh, diorang tak boleh masuk. Dia ada maximum number kan? Ya, kalau dalam WhatsApp dia ada maksimum. Yes, Sebab itu 200 plus kan? Mungkin dah melebihi kot. Sebab tu saya menggalakkan tuan-tuan berada di Telegram. Saya menggalakkan tuan-tuan supaya berada di Telegram sebab Telegram, fungsi Telegram dia boleh memuatkan banyak partisipan. Okey. Dalam Telegram kita ada lebih kurang dalam 3,000 lebih. Yes. Okey. Saya advisekan that. Ya, Okey Ustaz. Terima kasih. Itulah yang sebaik-baiknya. Sebab tu siapa nak dapat maklumat awal tentang hebahan kuliah untuk 1 minggu, semua berada di Telegram. Sebab tu saya dah berulang kali menyebut supaya mengikuti di Telegram. Tapi kalau rasa memang tak boleh guna Telegram tu, insya-Allah nanti saya cuba buat lagi dalam grup WhatsApp. Tapi sebaik-baiknya berada di Telegram ya. Terima kasih Kak Mazidah sentiasa. Ya. Saya hari-hari dapat mesej. Hari-hari saya dapat mesej dia orang suruh masukkan Ustaz. Jadi saya kasih dah ada link. Tapi sekarang dah kata link dah penuh pula. Tak apa Ustaz, terima kasih. Tak apa. Saya ikut nasihat Ustaz. Terima kasih. Okey. Baik, kita teruskan dengan kita sebenarnya masih lagi membicarakan tentang bagaimanakah kalimah la ilaha illallah berada dalam Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, kita telah pun menyebutkan tentang kandungan ayatul kursi, yang pendekatan yang kita akan gunakan sepanjang kuliah ini berjalan pada minggu yang pertama dan pada minggu yang kedua setiap Ahad, minggu pertama dan minggu kedua setiap bulan. Pendekatan yang kita akan gunakan untuk memahami ayatul kursi ini adalah dengan kita melihat kepada 12 pembuktian. Pendekatan kita dalam ayatul kursi, kita menggunakan pendekatan mempelajari tentang 12 bukti, 12 hujah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dikatakan La ilaha illahu. Jadi 12 bukti dan 12 hujah tersebut telah kita maklumkan, telah kita kongsikan pada siri yang ketiga pada minggu lepas. Sesiapa yang tidak sempat ataupun tidak dapat mengikuti pengisian pada minggu lepas, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tetap akan jumpa link video itu. Memang tajuknya adalah Tadabbur Ayatul Kursi siri yang pertama dan siri yang kedua, termasuklah pada siri yang ketiga. Tapi kalau tak jumpa juga, puas dah godek-godek dah Ustaz, tak jumpa juga, nanti tolong maklumkan di mana-mana maklumat, insya-Allah saya akan kongsikan link tersebut. Yalah, kadang-kadang kita tak berapa sangat buka FB kan sebagainya. Saya pun sebenarnya jarang juga buka. Tapi tak apa. Kalau ada masalah juga, insya-Allah kita saling bantu-membantu. Okey. Kita belum lagi akan masuk kepada bukti yang pertama,
InsyaAllah pagi ni kita akan masuk kepada bukti yang pertama, iaitu pada bukti Allah Ta'ala ini mempunyai nama Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Kalau kita ada lagi kesempatan Allah Ta'ala beri kepada kita, kita masuk kepada bukti yang kedua, Allah itu adalah Al-Qayyum. Tapi sebelum kita masuk kepada bukti yang pertama dan pada bukti yang kedua, marilah sama-sama kita melihat bagaimanakah kedudukan kalimah syahadah. Kalau bila kita sebut kalimah syahadah tu, dia mesti ada kalimah la ilaha illallah. Bagaimana Al-Quran memberikan penekanan, maka kita kena lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah memaparkan tentang kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang kita jumpa kalimah la ilaha illallah di dalam Quran, kita faham dia adalah kalimah la ilaha illallah, dia adalah kalimah tauhid. Tetapi dalam Al-Quran, Allah kadang-kadang tidak menyebut kalimah la ilaha illallah, tetapi Allah menggunakan istilah. Allah menggunakan nama lain bagi kalimah la ilaha illallah. Istilah itu, gelaran itu yang kita nak belajar pada pagi ini. Kalau tuan-tuan rujuk di dalam nota, insya-Allah kita akan menjumpai ada 7 nama lain bagi kalimah syahadah. Bila kita sebut kalimah syahadah, ia merujuk juga pada kalimah tauhid la ilaha illallah. Baik, yang pertama di dalam Quran ia disebut dengan istilah kalimatut tayyibah. Kalimah yang baik. Kalimatut tayyibah ni dia adalah ayat Quran sebenarnya. Okey, kalimatut tayyibah adalah kalimah yang baik. Kalimah yang baik ini, siapakah yang mengatakan kalimatut tayyibah adalah nama lain bagi kalimah la ilaha illallah adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat yang mana yang menyebut kalimatut tayyibah? Pada minggu lepas kita telah berkongsikan, kita telah merujuk kepada surah Ibrahim ayat nombor 24. Kalau di depan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh melihat kalimatut tayyibah itu telah diwarnakan dengan warna merah dan terjemahannya pun diletakkan dengan warna merah dan saya telah letakkan garisan di bawahnya. Dalam istilah Quran dia panggil kalimah, kita pun panggil kalimah. Tapi dalam bahasa Quran dia panggil tayyibah. Maka kita gunakan tayyibah tu maknanya yang baik. Jadi selepas ni kalau kita nak guna kalimah la ilaha illallah, kita boleh guna juga dengan istilah kalimah. Kadang-kadang yang masyhur kita sebut kalimah tauhid. Kadang-kadang kita sebut kalimah apa? Kita sebut kalimah tahlil. La ilaha illallah pun juga dipanggil dengan istilah tahlil. Lepas ni kita boleh guna kalimah tayyibah. Itu kalimah yang baik. Ulasan ayat 24 ini telah kita ulas pada minggu yang lepas. Maka saya tidak bercadang untuk mengulanginya sekali lagi pada pagi ini kerana kelas kita ini dia hanya 2 siri saja, waktu kita agak pendek. Jadi kita terus kepada perkara yang kedua. Jadi sesiapa yang tidak dapat sempat untuk mendengar ulasan pada kalimatut tayyibah, saya galakkan supaya melihat semula rakaman pada siri yang ketiga pada minggu lepas. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim, Allah memanggil kalimatus syahadah ini juga disebut dengan istilah Al-Qawlus Thabit. Al-Qawlus Thabiti. Al-Qawlu maknanya perkataan, Al-Thabit maknanya yang teguh. Kalimah la ilaha illallah dipanggil juga dengan istilah qaulus thabit ataupun perkataan yang teguh. Okey. Pendapat ini ia telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari. Okey, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau Al-Jami' Al-Bayan, beliau mengatakan kalimah di dalam ayat Quran yang kita akan belajar sebentar lagi iaitu surah Ibrahim pada ayat nombor 27. Surah Ibrahim
pada ayat nombor 27, kita akan mendapati di dalam ayat ini ada perkataan al-qawlu al-thabit. Mudah je. Kalau tengok dalam nota, saya telah warnakan dengan warna merah untuk membezakan maklumat yang kita nak tumpukan dan sebagainya. Okey, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah sentiasa meneguhkan pendirian orang yang telah beriman. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, orang yang telah beriman ni, Allah Ta'ala sentiasa teguhkan dia. Teguhkan ia dengan apa? Bil qawli thabit. Dengan kalimah yang teguh. Dengan kalimah yang teguh. Kalimah yang teguh dalam ayat ni kalimah apa? Kalimah yang teguh di dalam ayat ini. Kalau kita lihat pada pendapat yang tadi tu, kalimah yang teguh di dalam ayat ni maknanya adalah kalimah syahadah. Kalimah yang teguh di sini maknanya adalah kalimah syahadah. Kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itulah kalimah syahadah. Rupa-rupanya kalimah syahadah ni kita bukan hanya nak sebut dia ketika mana untuk mati saja. Kadang-kadang kalimah syahadah ni kan, ingat waktu mati saja tak. Kalimah syahadah ni memang kita perlu ambil peduli. Kita kena jaga baik-baik, kita kena faham dia baik-baik. Kerana di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia adalah kalimah yang teguh. Allah memberitahu, Allah meneguhkan pendirian orang yang beriman dengan kalimah yang teguh, iaitu kalimah syahadah. Apabila kita sebut kalimah syahadah, dia mesti merujuk juga yang utama pada kalimah la ilaha illallah. Dalam Allah kata fil hayati dunya wa fil akhirah. Semasa orang beriman itu dia berada di dunia dan juga semasa ia berada di hari akhirat. Okey, faham baik-baik ayat ni. Allah bagi tahu kalau orang yang dia dah ada iman, dia beriman, semasa dia hidup dekat dunia, Allah akan teguhkan hidup dia tu dengan kalimah, dengan perkataan ataupun kalimah yang sabit, kalimah yang teguh. Begitu juga Allah Ta'ala akan teguhkan dia, kukuhkan pendirian dia ketika mana dia berada di hari akhirat. Dengan syarat, hidup dia itu mesti dengan kalimah al-qawlu al-thabit, dengan kalimah yang baik. Kalimah yang teguh ni maksud dia apa? Kalimah teguh ni adalah kalimah syahadah. Maknanya, kalau kita hidup ni, kita meyakini tentang kalimah syahadah. Kan? Kita faham kalimah syahadah. Kita meyakini kalimah syahadah ni, selamatlah hidup kita dekat dunia dan hidup kita nanti di hari akhirat. Di hari akhirat macam mana? Sekejap lagi kita akan ulas. Tapi kita nak bincangkan tentang apakah pengertian Allah kata siapa yang hidup dia ada kalimah syahadah, dia amalkan kalimah syahadah, kan dia faham kalimah syahadah, dipanggil kalimah yang teguh tadi, maka Allah Ta'ala teguhkan pendirian diri dunia. Maksud dia apa? Baik. Saya minta tuan-tuan dan perempuan tolong catat, ada dua pendapat di kalangan para ulama tafsir apa makna dalam kehidupan dunia. Ni kita nak ambil makna ni. Fil hayati ad-dunya. Okay, secara tidak langsung kita akan faham ayat 27. Dalam ayat 27 ada kalimah la ilaha illallah. Okay, kita nak faham dulu perkataan tafsiran ayat. Apa makna fil hayati dunya? Apa makna dalam kehidupan dunia? Okay, kita nak ulas. Maksudnya, bagaimanakah dikatakan kalau orang tu dia faham kalimah syahadah? Dia selalu sebut kalimah syahadah.
maka Allah Ta'ala akan tolong dia dekat dunia ni, semasa dia hidup dekat dunia. Macam mana? Apa dikatakan kehidupan dalam dunia ini? Okey, ada dua pendapat. Okey, Tuan Salin untuk pendapat yang pertama. Okey, pendapat pertama mengatakan adalah kehidupan dekat dunia tu macam mana? Maknanya adalah ketika mana mereka berada di dalam alam kubur. Sebelum berlakunya kiamat kan kita berada di alam kubur. Maksud dalam kehidupan dunia tu maksudnya Allah Ta'ala akan tolong orang beriman itu di dalam kubur mereka. Ini adalah pendapat yang pertama. Okay, tulis dulu maksud dia pendapat yang pertama. Okey. Pendapat kedua kata, maksud dalam kehidupan di dunia ni maknanya masa hidup lah. Maksudnya bukan masa di alam kubur. Maksudnya masa hidup. Maknanya belum mati. Itu makna yang kedua. Maksudnya pentafsiran yang kedua mengatakan kehidupan dekat dunia ni pengertian kedua merujuk kepada semasa nyawa masih ada. Masih hidup lah. Masih hidup. Macam kita sekarang ni. Masih hidup ni Allah Ta'ala akan kukuhkan pendirian kita. Itu adalah pentafsiran yang kedua. Okay, jadi kalau kita jumpa ada dua pentafsiran, maka kita kena berlapang dada. Memang ada dua pentafsiran tersebut. Okay. Pentafsiran yang pertama yang mengatakan kehidupan dunia ni maksudnya dalam kubur. Okey, tulis pendapat siapa? Okey, siapa ulama tu? Ulama yang mengatakan Allah Ta'ala akan tolong siapa-siapa yang dia ketika hidup dia pernah mengucapkan kalimah syahadah, dia memang mengerti kalimah syahadah itu, maka Allah tolong dia di dalam kubur ini sebenarnya adalah merupakan pendapat Ar-Rabi' bin Anas, pendapat Ibnu Zaid dan pendapat Mujahid. Ini adalah tabi'in. Ar-Rabi' Ar-Rabi' bin Anas, Ibnu Zaid dan Mujahid. Ulama yang tiga ni mereka mentafsirkan dalam kehidupan dunia ini maknanya semasa di alam kubur. Okay, tersiarap tuan-tuan jelas, dah dapat catat. Okey. Pentafsiran kedua kata dalam kehidupan dunia ni maknanya masa hiduplah, belum mati lagi. Okey. Pendapat kedua ini dia diucapkan oleh Qatadah. Namanya adalah Qatadah. Seorang tabi'in juga. Dia adalah tabi'in. Okey, jelas dekat situ. Okey. Daripada dua-dua pentafsiran tersebut, pendapat mana yang kita nak pegang, yang kita nak pilih? Okey, kita bersama-sama mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat pertama ini dia lebih tepat. Macam mana kita kata dia lebih tepat? Pendapat pertama ni dia dipilih oleh Al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari seorang ulama tafsir, beliau mengatakan maksud dalam kehidupan dunia ini adalah semasa kita berada di dalam kubur. Siapa-siapa meninggal, dia berada dalam kubur, kalimah syahadah tu akan tolong dia. Allah Ta'ala akan tolong orang yang mati berada dalam kubur dengan kalimah syahadah. Okey. Pendapat pertama ni sebenarnya bukanlah pendapat semata-mata, tetapi ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyokong pendapat pertama. Okey, hadis dia apa? Okey, hadis ni dalam nota tu tak ada. Saya tak letakkan hadisnya di dalam nota. Tetapi hadis ini, siapa yang ada mengikuti kelas Riyadhus Salihin
pada hari Jumaat yang lalu, tuan-tuan pernah jumpa hadis ni. Ataupun hadis ini tuan-tuan pernah dengar sebelum ini, yang mana sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, saya terus pada terjemahan hadis, yang bermaksud, seorang Muslim, jika Allah tanya dia di dalam kubur, maka dia akan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Maknanya hadis ni menyebut kalau kita disoal oleh Munkar wan Nakir, apabila Munkar wan Nakir tanya soalan tentang Allah, tanya soalan tentang Rasul, maka orang yang beriman itu dia akan menjawab. Apabila ditanya tentang Allah, dia akan menjawab tentang kalimah la ilaha illallah. Apabila dia ditanya tentang Rasul, maka dia akan menjawab dengan kalimah wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Nabi SAW selepas dia sebut maklumat ni, lepas tu Nabi kata di hujungnya, maka Nabi kata itulah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maknanya Nabi ni mentafsirkan. Nabi kata ayat 27 surah Ibrahim ni maknanya apa yang kata fil hayati dunia tu? Nabi kata apabila seseorang itu disoal di dalam kubur. Ini membawa maksud, kalau kita nanti di dalam kubur, soalan Munkar wan Nakir tanya soalan kepada kita, Allah Ta'ala akan tolong kita semua. Allah Ta'ala akan tolong dengan apa? Allah Ta'ala akan tolong dengan kalimah yang teguh. Kalimah teguh ni dia adalah istilah bagi kalimah syahadah. Kalimah syahadah, nama lain dia adalah kalimah yang teguh. Kalimah yang teguh inilah yang akan meneguhkan pendirian kita untuk jawab seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Kenapa perlu diteguhkan? Kerana malaikat Munkar wan Nakir ini, kalau siapa pernah ikuti tajuk Alam Barzah, merupakan malaikat yang sangat dahsyat. Dia akan dudukkan mana-mana jenazah. Tak kira engkau baik ke, engkau tak baik ke, soleh ke tak soleh, memang fungsi malaikat Munkar wan Nakir, dia akan mendudukkan jenazah. Salah satu daripadanya akan membawa pemukul yang sangat besar. Dan kalau kita belajar hadis, wajah mereka ini bengis. Nabi sebut dalam hadis, aswadan azraqan. Nabi kata mukanya hitam kebiru-biruan. Sebab itu Aisyah dia takut. Apabila Nabi sebut hadis tu, dia menjadi gemetar. Dia kata kalau malaikat tu dah menakutkan, maknanya kalau dah menakutkan, kita akan takut. Tentulah kita takut nak temu dengan malaikat tu. Lepas tu tanya pula soalan macam tu. Orang yang beriman, walaupun dia berhadapan dengan malaikat yang sangat menakutkan, Allah akan teguhkan dia. Allah akan bagi dia lancar untuk jawab tadi. Allah teguhkan dengan apa? Allah akan teguhkan dia dengan kalimah yang teguh. Kalimah yang teguh tu apa? Kalimah syahadah. Itulah maksud dia. Besarnya kalimah la ilaha illallah itu. Kan? Ada kalimah tu dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu. Kalimah itulah nanti yang akan meneguhkan pendirian kita apabila kita berada di alam kubur nanti. Alam kubur tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita. Kita akan bersendirian berada di alam kubur. Tempat yang paling kritikal ataupun waktu paling kritikal sekali alam kubur adalah soalan Munkar wan Nakir. Munkar wan Nakir inilah merupakan ujian yang terakhir sekali. Siapa lepas soalan Munkar wan Nakir, syurgalah dia. Tetapi dengan sifat karakter Munkar wan Nakir itu, kita memerlukan satu keteguhan. Maka keteguhan itu adalah pada kalimah la ilaha illallah. Saya harap tuan-tuan jelas
tentang apakah makna al-qaulu thabit. Selama ni kita baca ayat 27 surah Ibrahim. Kita dah khatam dah Al-Quran. Tetapi tahukah kita di sebalik ayat 27 ini, ianya menyebut tentang kalimah syahadah. Okey. Di hari akhirat ni maksud dia apa? Tentang syafaat lah. Nanti kita akan belajar. Okey, apa makna wa yudhillullahu zalimin? Allah menyesatkan orang yang zalim. Maknanya orang zalim ni dia tidak akan dapat menjawab soalan munkar wa nakir itu. Dia tidak mengenal Allah. Sebab tu kalau siapa belajar tajuk alam barzah, soalan dalam kubur tu, orang-orang kafir, dia tak boleh nak jawab. Dia kata, la adri, aku tak pasti. Dia tak tahu nak jawab. Maka, malaikat mengatakan, aku tahu korang memang tak boleh jawab macam tu. Okey, lepas tu ada suara Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, hamba ke itu dia berdusta. Itu kita belajar tajuk lain lah. Saya nak sebut ni untuk memberikan makna, apa makna Allah menyesatkan orang zalim. Lepas tu ayat hujung tu, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki, makna ayat ni adalah Allah ni dia boleh buat nak bagi orang hidayah. Allah Ta'ala boleh beri orang tu dapat hidayah. Allah juga boleh buat seseorang itu dia berada dalam kesesatan. Jadi dalam ayat ini, al-qaulu sabit ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kalimah syahadah. Kalimah syahadah tu bila kita boleh selalu ucapkan? Antaranya adalah pada ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illahu. Ini bermakna sesiapa yang mengulang-ulang bacaan ayatul kursi setiap hari, dia ikut sunnah Nabi, dia baca 8 kali, maka setiap hari itulah dia telah membaca kalimah yang teguh, kalimah yang teguh, kalimah yang teguh. Bayangkan jika dia mati dengan dia selalu mengulang ayatul kursi, dia faham ayat kursi, maka Allah Ta'ala akan tolong dia berhadapan dengan munkar wan nakir apabila berada di alam kubur. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Kita terus kepada yang ketiga. Kalimah la ilaha illallah ini disebut dengan kalimah apa? Dia disebut dengan kalimah, dipanggil dengan kalimah al-ahdu. Al-ahdu. Al-ahdu ni maksud dia apa? Perjanjian. Kalimah syahadah dalam nama dia lain dia panggil perjanjian. Kita mungkin tak pernah dengar istilah ni. Sebenarnya ada dalam Quran. Sepatutnya kita dah pernah dengar sebab dia ada dalam Al-Quran. Semua maklumat ni dalam Al-Quran. Kalimah syahadah adalah perjanjian. Okey. Yang mengatakan kalimah syahadah itu adalah perjanjian, ia adalah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, kita lihat ayat Quran. Okey, kita rujuk dalam surah Maryam ayat 87. Surah Maryam ayat 87. Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Dia putar perkataan ahda di hujung sekali tu. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang layak mendapat syafaat, siapa dia? Orang yang telah mengikat. Maksudnya orang yang telah membuat apa? Ahda, perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Indar Rahmani, dengan Allah yang Maha Pemurah. Apa maksud mengikat perjanjian? Pertama kita kena tahu dulu apa tu ahda. Perjanjian di sini adalah kalimah syahadah. Macam mana kita berjanji dengan Allah? Ya, kita telah berjanji dengan Allah. Dengan kita kata, saya sampai bila-bila saya berjanji bahawasanya
Allah itu adalah la ilaha illallah. Dan saya berjanji sehingga saya mati bahawa Nabi Muhammad itu dia adalah hamba Allah dan dia adalah pesuruh Allah. Itulah perjanjian kita dengan Allah Ar-Rahman. Jadi kalau kita masa hidup kita mengulang-ulang kalimah syahadah, kan, seperti kita menjawab azan, kan, seperti mana kita mengucapkan zikir kita la ilaha illallah tu sampai kita mati, kita pegang janji kita tu dengan Allah, maka nanti kita termasuk dalam kumpulan manusia yang layak dapat syafaat dan layak untuk memberi syafaat. Okey. Bab syafaat insya-Allah kita akan belajar nanti pada bukti nombor ni. Sekejap saya tunjukkan. Bila kita nak belajar tajuk syafaat, detail kita akan belajar. Kita akan belajar tajuk syafaat ni pada bukti nombor 5. Waktu kita belajar bukti 5 ni, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada sesiapa boleh memberi syafaat di sisi Allah itu melainkan dengan izinnya. Waktu kita belajar bukti 5 ni, kita akan ulas jenis-jenis syafaat, syarat-syarat syafaat. Tetapi dalam perkara 3 ni, orang yang layak beri syafaat, orang yang layak dapat syafaat, satu syarat dia adalah dia telah berjanji, dia telah melunaskan perjanjian itu dengan Allah. Perjanjian itu apa? Kalimah syahadah. Sebab itu kena belajar betul-betul memahami kalimah syahadah. Bukan sekadar kita boleh jawab apabila ditanya, rukun Islam tu berapa? Rukun Islam tu 5. Pertama apa? Mengucapkan kalimah syahadah. Tapi kalau ditanya, apa tu kalimah syahadah? Apa itu kalimah la ilaha illallah? Apa itu dikatakan wa anna Muhammadar Rasulullah? Kita terpinga-pinga untuk kita menjawab. Kalau sekadar tahu, ia belum lagi boleh membantu kita dengan kalimah tersebut. Dia perlu difahami. Lepas difahami, maka dalam hidup dia tu, dia mengikuti seperti apa yang terkandung dalam kalimah tersebut. Isu kita sekarang, ramai orang dia tahu. Teorinya itu, wallahu ta'ala alam, tapi dia tahulah rukun Islam tu. Tetapi adakah dia faham? Yang ini menjadi perkara yang perlu kita titik beratkan. Kerana ia adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas faham dekat sini ya? Okey, maksud dia kan Allah kata mereka tak berhak dapat syafaat. Maknanya orang-orang kafir, mereka memang tak ada sedikit ruang pun boleh dapat syafaat nanti di hari akhirat. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tidak membuat perjanjian kepada Allah. Dengan kalimah apa? Dengan kalimah syahadah. Tetapi orang yang telah mengikat perjanjian, dia layak dapat syafaat. Okey. Saya bagi satu contoh. Dalam nota ni tak ada lah maklumat ni. Hadis ni tak ada. Saya baru masukkan pagi tadi. Nota ni sebenarnya, hadis ni, siapa dah belajar di Solihin antaranya dia tahu. Dan mungkin kita dah tahu dah. Tengok kita sebutkan contoh yang jelas. Siapa yang layak dapat syafaat. Kita tengok Okey. Dalam hadis ni sebenarnya cerita tentang orang yang mati, kalau kita meninggal dunia, kita disembahyangkan, orang yang sembahyangkan kita tu imam dan makmum. Dalam hadis Nabi menyebutkan 40 orang, termasuk imam, itu juga termasuk makmum 40 orang. Yang 40 orang ini, mereka ni siapa? La yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyengutukan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu ini, itulah yang ada pada makna kalimah syahadah. Maknanya bukan sekadar
40 orang ni dia tahu kalimah syahadah tu. Tetapi memang hidup dia ni, dia tak buat perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. 40 orang ini, jika dia menyembayangkan mana-mana jenazah, maka jenazah yang mati itu, dia akan dapat syafaat. Nabi kata, illa syafa'ahumullahu fihi, Allah akan memberi syafaat kepada si mati itu. Memberi syafaat kepada si mati tu, maksudnya jenazah yang disemayangkan tu, dia akan dapat syafaat daripada doa yang dibaca oleh 40 orang lelaki tadi di dalam solat dia. Kita sedia maklum, ketika mana menyembayangkan jenazah, kita mendoakan si mati itu, Allah mengampunkan dia. Allahumma fillahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah. 40 orang ni dia doa. Kan? Allahumma fillahu, ya Allah ampunkanlah dia. Ataupun Allahumma fillaha, ya Allah ampunkanlah dia. Apa tu? Allahumma fillaha warhamha, rahmatilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Lepas tu panjanglah. Bayangkan. Doa minta ampunkan si mati itu, doa minta Allah rahmat si mati itu, 40 orang itu kalau dia ikhlas, dia tidak mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala akan masukkan si mati itu dalam pengampunan Allah dan dia akan dapat rahmat Allah. Kita boleh bayangkan, kita dapat gambarkan, kalau kita mati, kita disembahyangkan dengan manusia yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka doa-doa mereka ini, dia akan membantu kita. Kalau kita ini mati dalam keadaan dosanya banyak, daripada dosa kita banyak, daripada pahala kita, tetapi berkat doa 40 orang yang menyembahyangkan kita, mereka tidak mensyirikkan Allah. Dan kita tu sendiri, mestilah tidak mensyirikkan Allah. Tetapi malangnya kita, mungkin kita tidak sempat bertaubat, dosa kita banyak daripada pahala, tetapi kita mati tidak mensyirikkan Allah. Kan kita mati masih lagi atas kalimah la ilaha illallah, tetapi dosa kita lebih banyak, maka dengan doa mereka ini, kita pun mati atas kalimah syahadah, cuma dosa kita lebih banyak, pasti kita akan diampunkan oleh Allah. Kita berhak mendapat rahmat Allah. Sebab tu besarnya kalimah syahadah tadi, perjanjian tadi. Sebab itu Allah kata tadi tu, dia berhak dapat syafaat. Siapa-siapa yang dia ada melunaskan perjanjian dia dengan Allah. Itu jelas faham kalimah perjanjian tu. Ya. 40 orang lelaki. Jadi kalaulah dalam tu wanita mencukupkan 40? Ya, termasuk juga wanita. Lelaki dan wanita lah Ustaz ya. Ya. Okey. Kalau dia sebut lelaki, dia juga boleh membawa maksud kepada wanita. Kalau dia sebut wanita, dia tidak termasuk lelaki. Okey, faham. Jelas Okey, jelas dekat sini kita nampak betapa pentingnya kalimah la ilaha illallah. Dalam ayat kursi ada Allahu la ilaha illahu. Kita sebut maklumat ni panjang lebar supaya kita mendapat jawapan kenapa ayat kursi ni agung. Rupa-rupanya maklumat pada ayat kursi itu dia termasuk dalam syarat-syarat nak mendapat syafaat. Besar tu. Boleh tolong nanti ketika mana di dalam kubur, boleh tolong juga ketika mana kita ini pada waktu kita disembahyangkan. Termasuk juga nanti di hari akhirat. Nanti kalau kita belajar pada bukti kelima, kita akan ulas panjang lebar tentang macam mana dikatakan syafaat. Kalau ada orang Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka terlebih dahulu, dia diazab, tetapi suatu ketika dia boleh dikeluarkan daripada neraka itu untuk masuk ke dalam syurga jika dia masih lagi ada perjanjian itu dengan Allah, walaupun perjanjian itu, kita kata walaupun iman dia tu, janji dia tu tak sempurna, tetap Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada neraka. Nanti kita akan belajar hadis
yang selepas semua orang dah habis dah dia punya ruang nak bagi syafaat. Malaikat dah habis bagi syafaat, para nabi dah habis bagi syafaat. Ni ada hadis. Ini bukan saya sebut kosong-kosong. Ada hadis dia. Jadi kita akan belajar. Kan apabila semua orang dah habis dah bagi syafaat, tapi ada lagi orang dalam neraka yang boleh dikeluarkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan keluarkan orang dalam neraka itu untuk dimasukkan ke dalam syurga. Janji dengan syaratnya apa? Dia mesti dalam hidup dia sampai dia mati tu, janji dia dengan Allah tu untuk mengakui Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illallah, dan dia mengakui Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Allah Ta'ala akan bagi syafaat kepada dia. Itu betapa pentingnya kita memahami tentang kalimah Allahu la ilaha illahu pada ayatul kursi. Baik, kita terus kepada ayat yang keempat, maklumat yang keempat. Kalimah syahadah ini dia disebut di dalam Quran sebagai al-urwatul wuthqa. Al-urwatu dia umpama tali. Al-wuthqa yang kukuh. Al-urwah adalah umpama simpulan tali. Tali yang bagaimana? Al-wuthqa adalah yang kukuh. Perkara keempat ini, kan, tuan-tuan cuba, mana kita kena fahami betul-betul. Tali yang kukuh. Maksudnya kalau kita tak nak terlepas, kan, kan tali kan kita berpegang pada dia. Kan, pegang dia. Tali tu akan tarik kita, akan bawa kita berpaut pada dia. Dengan apa? Dengan kalimah ni. Al-urwatul wusqa. Okey, kita ambil kalimah ni, kita lihat dalam ayat Quran. Semua ayat Quran, tuan-tuan jangan bimbang. Semua ini adalah daripada ayat Al-Quranul Karim. Okey, sekejap ya. Okey, saya nak ambil dalam tafsir. Okey. Kita lihat dalam ayat mana kata kalimah syahadah tu adalah tali yang kukuh, simpulan tali yang kukuh, dalam suratul Baqarah ayat 256. Okey, kita baca ayatnya. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah SWT berfirman, oleh itu sesiapa yang ingkar kepada Taghut, Taghut, dan dia beriman kepada Allah. Okey, tulis dekat nota tu, dekat mana-mana maklumat buku catatan tuan-tuan perempuan, Taghut ni maksud apa? Taghut ni maksudnya sembahan selain daripada Allah. Taghut ni adalah mana-mana sembahan selain dari Allah. Itu dipanggil Taghut. Taghut maksudnya sembahan selain dari Allah. Sama ada manusia tu menyembah manusia ke, menyembah patung-patung ke, menyembah berhala-berhala ke, menyembah jin ke, itu dipanggil Taghut. Taghut ni dia adalah satu istilah selain dari Allah. Maksudnya kalau ada orang menyembah matahari, dia panggil Taghut. Dia menyembah bulan, dia panggil Taghut. Dia menyembah dewa-dewa, dia panggil Taghut. Dia menyembah jin, dia panggil Taghut. Dia menyembah patung-patung, dipanggil Taghut. Jadi Allah Ta'ala kata, sesiapa yang dia ingkar, maksudnya dia tidak menyembah Taghut lah. Maksudnya sesiapa yang ingkar kepada Taghut, tetapi dia beriman kepada Allah, wa yu'min billah. Okey, fahamkan dulu ayat tu. Maksudnya orang yang tidak syirik lah, kan? Dia ingkar kepada Taghut, maksudnya dia tidak menyembah Taghut. Dia hanya sembah Allah je. Dia hanya beriman kepada Allah saja. Maka Allah Ta'ala kata, orang macam ni dia apa? Allah kata, faqadistamsaka. Maka sesungguhnya dia telah berpegang. Perkataan istamsaka tu maksudnya dia telah berpegang. Faham tak maksud ayat ni? Ayat ni Allah bagi tahu kalau kita menyembah Allah yang satu je, kita tidak percaya ada Tuhan lain, kan?
Kita pegang kepada Allah Ta'ala yang satu saja. Allah Ta'ala kata kita ni sebenarnya telah berpegang. Kita telah berpaut, kita telah berpegang. Berpegang kepada apa? Kita telah berpegang kepada urwah, simpulan tali al-wuthqa yang teguh. Okay, fahamkan dulu yang itu. Kita telah berpegang, kita telah berpegang kepada simpulan tali yang kuat, yang teguh, yang simpulan itu kata Allah bentuknya macam mana? Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala sebut di hujungnya, wallahu sami'. Allah tu dia maha mendengar, alimun, yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Orang beriman tu dia betul-betul tak beriman. Dia betul-betul tak menolak taghut. Allah mengetahui. Okay, fahamkan dulu ayat ni. Okay, kita dah faham ayat ni. Allah Ta'ala sebenarnya nak membuat permisalan. Allah Ta'ala nak buat permisalan. Kita yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, yang menjauhi taghut, umpama kita telah berpegang. Umpama kita telah berpegang kepada satu tali yang teguh. Yang tali itu takkan putus-putus. Tali yang teguh itulah dikata kalimah syahadah. Sebab kalimah syahadah inilah sebenarnya yang menyebabkan kita tetap beriman kepada Allah. Sebab kalimah syahadah tu kan kalimah yang tidak mensyirikkan Allah, kan? Kalimah yang mengesakan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ni hidup, kita hidup dengan kalimah syahadah, kan? Kita ni umpama kita telah berpegang kepada simpulan tali yang teguh yang takkan putus-putus. Itulah surah Al-Baqarah ayat 2556. Tapi kita kena faham betul-betul kalimah syahadah tu. Kena belajar. Kita kena betul-betul belajar. Moga-moga kita lalui pada pengisian kita pada pagi ni, kita nampak kepentingan kalimah syahadah itu. Terutama pada kalimah La ilaha illallah. Baik. Kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, kalimah syahadah ini juga dia sebut dengan dalam Quran dia panggil kalimah baqiyah. Kalimah baqiyah, baqi. Kalau kita baki maksud apa? Baki tu bakilah. Tapi baqi dekat sini dia adalah yang kekal. Macam kalimah baqa, kan, kekal. Kalimah yang kekal. Kalimah syahadah ni dia adalah kalimah yang kekal, dia punya nama lain dia. Dari lepas ni kalau orang sebut faham elok-elok ya kalimah yang kekal tu. Ingat kalimah yang kekal tu. Kita jangan, jadi kita dah belajar ni kita faham, kalimah yang kekal tu adalah kalimah syahadah. Okey. Kalimah yang kekal ni adalah kalimah syahadah. Ia merupakan tafsiran daripada Qatadah, daripada Mujahid dan juga tafsiran As-Suddi. Ini adalah ulama tafsir di kalangan para tabi'in. Ayat berapa? Ayat mana? Ada dalam ayat Quran, dalam surah Az-Zukhruf, ayat nombor 28. Surah Az-Zukhruf, ayat nombor 28. Surah nombor 43. Ayatnya berbunyi, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jumpa kan kalimah baqiyah? Ayat 28 ni sebenarnya berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan kena baca ayat 27, tuan-tuan kena baca ayat nombor 26. Tuan-tuan akan tahu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni kita tahu dia telah berdakwah kepada bapanya. Dia telah berdakwah kepada kaumnya. Tapi bapanya tidak mahu beriman kepadanya. Kaumnya tidak mahu beriman kepadanya.
maka Nabi Allah Ibrahim dia mengharapkan bapanya, kaumnya kan yang dia dakwah itu, dia Allah Taala kata apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan dia iaitu Ibrahim menjadikan kalimah yang tetap kekal fi aqibihi, pada keturunan zuriatnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Supaya mereka kembali ni maknanya asalnya waktu Nabi Allah Ibrahim dakwah mereka syirikkan Allah. Mereka tak nak beriman kepada Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni tak boleh nak buat apa-apa. Nabi Ibrahim kena menjauhkanlah mereka. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim ni dia berhijrah kan daripada Iraq, dia nak pergi ke Palestin tu. Kan, tetapi Nabi Allah Ibrahim ni dia telah tinggalkan. Kan Nabi Ibrahim kan dia telah sampaikan Allah, kan Allah tu satu. Jadi apa yang Nabi Allah Ibrahim telah sampaikan itu, itulah kalimah yang kekal. Itu kalimah apa? Itulah kalimah syahadah. Nabi-nabi ni semua akan menyampaikan kalimah syahadah kepada umat dia. Jadi Nabi Allah Ibrahim walaupun dia akan pergi, walaupun kalau dia dah tak ada sekalipun, moga-moga kalimah syahadah itulah yang akan tinggal, yang akan kekal kepada keturunan zuriat dia. So apabila zuriat dia ni, keturunan dia faham kalimah itu, kan, yang selama ni mereka mensyirikkan Allah, mereka akan bertaubat, mereka akan berubah, mereka akan kembali kepada Allah. Itulah maksud supaya mereka kembali itu, maknanya supaya mereka ini kembali mentaati Allah, menyembah Allah yang satu, mereka bertaubat kepada Allah. Tapi untuk mereka bertaubat kepada Allah tu, mereka kena tahu mana yang betulnya. Maka yang betulnya adalah kalimah syahadah. Itulah kalimah yang tetap kekal. Sampailah kita ke hari ini. Kan, Nabi Ibrahim dah tak ada. Betul tak kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim meninggalkan keturunan-keturunan dia. Kan? Keturunan-keturunan dia itu, walaupun Nabi Allah Ibrahim dah tak ada, tetapi wasiat dia, kalimah yang tetap kekal itu, masih lagi diamalkan. Itulah kalimah syahadah. Tapi dipanggil dengan istilah kalimatan baqiyah. Okey, kita pergi yang keenam. Kalimah syahadah ini juga disebut dengan kalimatul taqwa. Kalimah lah. Taqwa adalah taqwa. Okey, ini merupakan tafsiran daripada para sahabat dan juga daripada tabi'in, sahabat Nabi SAW yang mengatakan kalimah syahadah itu adalah kalimah taqwa. Ia seperti pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga merupakan pendapat Mujahid rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lihat dalam ayat berapa disebut kalimah taqwa. Dalam suratul Fatih ayat nombor 26. Okey. Dalam nota tu saya rikaskanlah, saya tak perlu bicarakan ayat berayat, tapi kita nak tengok dalam ayat 26 ni jumpa kalimah taqwa tak? Yang warna merah tu. Ya, tengok pada perkataan wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa. Okey, saya dah letakkan warna merah. Kalau tuan print tak jumpalah warna merah tu. Kalau tuan print hitam putih lah. Okey, kita lihat di sini. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita orang-orang kafir ni pada zaman Nabi. Mereka memang tak suka sangat. Mereka memang tak suka kalau ada kalimah yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak suka. Dan mereka tak suka ada kalimah Muhammad pesuruh Allah. Mereka tak suka istilah Muhammad pesuruh Allah. Mereka lebih suka kalimah Muhammad bin Abdullah. Mereka boleh terima kalau dalam surat-surat perjanjian ke bukan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak suka. Mereka tolak. Kalau dalam surat-surat perjanjian, kalau ditulis dengan nama Bismikallahumma, mereka boleh. Kalau di umum tak apa, macam dengan nama engkau wahai Tuhan, mereka boleh terima. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, mereka tak boleh terima.
Lepas tu mereka tak boleh terima kalimah Muhammad itu pesuruh Allah. Mereka tak nak, mereka akan minta dipadamkan. Kalau nak berjanji, buat perjanjian, kena tulis Muhammad anak Abdullah. Itulah yang Allah Ta'ala kata, ketika orang kafir itu menimbulkan perasaan sombong dalam hati mereka. Mereka sombong tu sama macam perangai orang-orang jahiliah yang dulu. Lalu Allah Ta'ala menurun ketenangan. Maksud dia mereka sombong tu maksudnya apa? Mereka tak nak. Mereka kata kalau nak buat perjanjian dengan kami, tak nak ada kalimah Allah, tak nak ada kalimah Rasulullah. Jadi orang Islam rasa marahlah. Tapi Allah Ta'ala pujuk Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang beriman. Tapi Allah pesan, Allah meminta mereka tu meminta Nabi dan juga orang beriman supaya apa? Supaya tetap berpegang, supaya ilzam, tetap berpegang kepada kalimat taqwa. Kalimat taqwa ni sebenarnya adalah kalimat syahadah. Walaupun orang-orang musyrikin tak suka dengan kalimat itu, maka kamulah orang Islam yang patut berpegang dengan kalimat taqwa. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Orang yang sangat berhak dengan kalimat taqwa itu, mereka ni lah Nabi dan orang beriman. Itulah maksudnya dalam ayat yang ke-26 suratul Fatah ini. Baik, kita pergi yang ke-7. Yang ke-7, kalimah syahadah ini juga disebut dengan istilah da'watul haqq, doa yang benar. Da'watul doa al-haq yang benar. Ini merupakan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Zaid. Okey, ayat mana? Ayat ke-14 dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Kita akan jumpa depan sekali ayat tu. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah lah mengabulkan doa yang benar. Doa yang benar dia merujuk kepada kalimah syahadah. Maknanya apa? Ialah Allah Ta'ala tidak akan memakbulkan doa-doa orang-orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah, mereka itu bukan atas kalimah syahadah. Tetapi orang yang tidak mensyirikkan Allah, mereka itu berada pada doa yang benar. Allah kata, hanya bagi Allah lah mengabulkan doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak akan dapat memperkenankan sesuatu pun kepada mereka. Melainkan mereka ni umpama orang yang bentang kedua tapak tangannya ke dalam air supaya airnya sampai kepada mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai kepada mulutnya. Maknanya Allah bagi tahu orang kafir ni, ketika mereka minta tolong kat patung-patung berhala tu, mereka ingat patung-patung tu boleh tolong diorang. Patung-patung tu langsung tak boleh tolong diorang ni. Umpama kalau mereka nak minum air, mereka tadah je tangan tu. Mereka tadah tangan supaya dapat air dekat tangan, telapak tangan tu. Tapi tangan tu dia tak gerakkan masuk ke dalam mulut. So macam mana air tu nak masuk ke dalam mulut? Kan sepatutnya air letak dekat telapak tangan. Lepas tu tapak tangan tu gerakkanlah masuk ke mulut. Barulah air tu boleh masuk ke dalam mulut. Maknanya Allah nak bagi tahu mereka ni minta tolong macam berdoa kan. Dadah tapak tangan, nak doa, minta kat patung-patung. Tapi patung tu tak boleh buat apa-apa pun dekat diorang. Tapi Allah Ta'ala kata yang boleh memperkenankan pertolongan mereka yang mereka minta tu hanyalah doa yang benar. Doa yang benar ni sebenarnya merujuk kepada kalimah syahadah, orang yang ada kalimah syahadah. Okey, itulah serba ringkas pengisian kita pada pagi ini tentang istilah kalimah syahadah di dalam Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya kita faham ayat-ayat yang kita baca ni. So kita dah jumpa 7 istilah di dalam Quran bagi kalimah syahadah. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu maklumat lanjut tentang syarat-syarat
Okey, kalimah syahadah ni saya minta tuan-tuan lihat pada nota. Okey, dalam grup WhatsApp dalam chat Zoom saya telah letakkan link Google Drive untuk dapatkan nota. Tajuk dia, nota tu tajuknya adalah kunci syurga. Okey, kunci syurga tu maksudnya adalah kalimah la ilaha illallah. Dalam nota tersebut ada maklumat tambahan yang tak ada pada nota tadabbur ayat kursi. Okey, dekat nota kunci syurga itu ada maklumat tambahan tentang macam mana kita nak bagi kalimah syahadah ni betul-betul boleh tolong kita, maka ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Syarat-syarat itu tiada dalam nota tadabbur ayat kursi, ia ada pada nota kunci syurga. Begitu juga siapa yang belajar kalimah tauhid, dia belajar syarat-syarat kalimah syahadah, tapi dia juga boleh dapat maklumat tambahan pada nota tadabbur ayat kursi ini. Kalau dia nak dengar ulasan itu, dalam chat Zoom ini saya juga telah meletakkan link. Saya letakkan link FB di mana boleh tengok rakaman pada tajuk kalimah tauhid. Untuk siri 1 dan siri 2. Saya dah letak dah link FB tersebut. Begitu juga rakan-rakan di FB yang menonton secara langsung ataupun yang melihat secara rakaman, saya telah letakkan link di mana nak tengok video rakaman itu dan juga nota tersebut. Moga-moga dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Okay, habis maklumat ni, kita nak terus kepada bukti yang pertama pada pagi ini. Okay, kita lihat dulu. Sekarang waktu kita ada lagi tak? Okay. Sebelum tu ada tak mana-mana persoalan nak tanya? Tak ada soalan nak tanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ke yang boleh saya rungkaikan jika ada? Dekat chat ada soalan tak? Sebelum kita masuk skrin, ada yang tanya skrin memang kosong. Sebenarnya saya dah letak ya dekat skrin tadi. Saya rasa tuan-tuan kena scroll sampai atas ya. Saya dah letakkan pada jam 10.36 pagi. Nanti tengok dekat chat skrin tu ada untuk link Google Drive, nota Fadail Amal, kunci syurga dan juga link untuk FB, kalimah tauhid siri 1, kalimah tauhid siri 2. Ada tak yang dapat? Tuan-tuan dapat tak? Dapat. Lepas tu yang kata tak dapat ni, pukul berapa yang kata tak dapat ni? Pukul 10.51. Saya hantar sekali lagi. Ambil link ni cepat-cepat sebelum kita nak tamatkan. Dapatkan link ni. Okey, saya dah hantarkan dekat chat. Sekali lagi, pukul 11.42 ni. Okey, kalau siapa yang masuk lewat tu, dia kena scroll sampai ke atas lah. Dia tengok Okey, sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ni, saya ambil sikit lagi waktu, boleh ke? Kalau ikutkan kita sejam dah 11.30. Sekarang ni dah 11.42. Kita dah lebih 15 minit. Kita ambil lagi 15 minit, boleh ya? Boleh. Okey, kita ambil 15 minit je lagi. Untuk kita masuk kepada bukti yang pertama. Okey, mudah je nak faham. Okey, begini. Tak ada soalan ya untuk yang tajuk tadi tu. Okey, moga-moga dapat manfaat. Kawan-kawan, rakan-rakan, tuan-tuan perempuan ya. Kalau ada kawan-kawan kita, rakan kita yang tak dapat nota, tolong kongsikan ya. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan tanya pada saya ni tak dapat nak jawab dalam masa yang cepat dan sebagainya. Saya minta kawan-kawan dalam grup WhatsApp ke, tuan-tuan perempuan yang berada di Telegram ke, di FB ke, kalau boleh, semua orang dapat nota. Semua orang boleh tengok rakaman balik semula. Sebab ni perkara tauhid. Perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Ya. Kalau ada yang tak dapat juga, tolong bagi tahu pada saya. InsyaAllah nanti kita saling bantu membantu. Okey. Kita terus kepada bukti nombor 1.
Okey, kita akan gunakan bukti yang pendekatan bukti-bukti dari 12 bukti. Okey, bukti yang pertama kita nak ambil kepada ayat Al-Hayyu. Kan? Kita dah habis pada potongan ayat Allahu la ilaha illahu. Yang tu kita dah selesai dah. Kita dah selesai sebentar tadi. Dengan sambungan pada minggu lepas lah. Kita dah selesai dah. Okey, sebab itu yang Allahu la ilaha illahu tu, okey, macam mana kita nak fahamkan ayat itu? Kita boleh ambil maklumat, kita dah cerita pada pagi ni sehingga jam 11.42 tadi, termasuklah maklumat tu pada minggu lepas, termasuklah kalau tuan-tuan nak dapatkan lagi maklumat Allahu la ilaha illahu tu, sebab tu tuan-tuan kena rujuk dalam nota yang telah saya letakkan, nota tajuk kalimah syurga tu. Ambil dalam nota tu, nanti akan jumpa tentang kelebihan. Ada 8 kelebihan kalimah la ilaha illallah tu apa. Lepas tu dekat dalam nota tu ada 7 syarat. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi kalimah la ilaha illallah. Ambil maklumat tu, campurkan, gabungkan dengan maklumat yang telah pun kita sebut pada pagi ini. Okey, sekarang kita nak masuk kepada potongan ayat Al-Hayyu. Al-Hayyu tu maksudnya apa? Al-Hayyu tu maksudnya Allah itu dia maha hidup. Okey, Allah maha hidup merupakan bukti yang pertama Allah Ta'ala itu layak, patut disebut dengan kalimah La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kenapa Dia sahaja? Kerana Dia itu Al-Hayyu. Dia itu maha hidup. Okey. Macam mana dikatakan maha hidup? Okey, kita hidup juga. Allah hidup tak? Allah hidup. Kita hidup tak? Kita pun hidup juga. Cuma ada perbezaan antara kita yang hidup dengan Allah yang maha hidup. Okey, apa perbezaan dia? Yang dikatakan Allah ni maha hidup. Okey, Allah maha hidup ni maknanya hidup yang sempurna. Yang dikatakan hidup yang sangat sempurna adalah Allah. Allah ni dia Tuhan yang maha hidup, hidup yang sempurna. Sempurna macam mana? Okay, nombor 1. Allah ni dia hidup tanpa ada permulaan. Betul tak? Allah ni dia hidup tanpa ada permulaan. Ada tak mana-mana makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta di kalangan manusia lah. Ada tak mana-mana manusia dia hidup tanpa ada permulaan? Ada. Nabi Allah Adam alaihi salam, walaupun dia tanpa bapa, tanpa ada ibu, dia itu ada tak permulaan dia? Dia pernah tak ada? Jawapan dia kita tahu. Memang sebelum tu dia pernah tak ada. So Adam tu dia bermula daripada apa? Dia bermula daripada tanah. Betul tak? Maknanya kalau Allah tak ambil tanah tu, kan daripada setiap muka bumi Allah Ta'ala ambil segenggam tanah, kan? Maka tak ada lah Adam tu. Maknanya Adam tu sendiri ada permulaan. Tak ada Adam, tak ada lah kita. Lepas tu Hawa pula macam tu juga daripada Adam juga. Kan? Maknanya Adam tu sendiri adalah permulaan bagi semua manusia. Betul? Tapi Adam tu sendiri dia pernah tidak ada sebab dia daripada tanah. Kalau Allah tak ambil tanah tu, tak adalah Adam. Okey, Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Langit sebelum ni pernah tak ada, Allah jadikan. Malaikat sebelum ni pernah tak ada, Allah ciptakan daripada cahaya. Okey, itu pertama. Yang dikatakan Allah ni maha hidup, dia akan
kekal sampai bila-bila. Allah Ta'ala tidak ada tempoh bila Allah Ta'ala itu dia akan berakhir. Tidak ada. Ada tak di mana-mana manusia yang dia tidak ada tempoh akhir? Ada tak benda-benda makhluk lain di dunia ni yang dia tidak ada tempoh akhir dia? Dunia, ada tak tempoh akhir dia? Ada. Bila? Kiamat lah. Langit, ada tempoh akhir dia? Ada. Semua ada tempoh akhir. Semua akan binasa. Yang tidak akan binasa siapa? Jawapannya adalah Allah. Okay, jelas pada faham Al-Hayyu, mudah je kita faham. So lepas ni kalau kita baca Al-Hayyu ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu, kita faham. Tapi kita faham maha hidup je. Tapi bagaimana dikatakan Allah tu maha hidup, kita dapat dua maklumat dah. Yang ketiga, Allah ni dia hidup. Dia serba cukup. Tidak ada sebarang kekurangan, kelemahan. Allah tak perlu siapa-siapa. Allah dia hidup cukup sempurna. Kalau kita kata pada manusia kan, dia tu kan semua ada. Kereta ada, anak-anak berjaya, rumah besar. Kan orang akan kata dia serba cukup lah. Orang kata serba sempurna. Sebenarnya belum sempurna. Sebab apa? Sebab dia perlukan anak. Betul tak? Dia perlukan suami, dia perlukan isteri. Kan? Dia sendiri banyak kelemahan dia dan sebagainya lah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Hidup Allah Ta'ala ni, dia kata dia maha hidup ni, dia cukup sempurna. Tiga maklumat ni, bolehlah kita jadikan untuk memahami kita. Oh, lupa-lupanya yang dikatakan Allah Ta'ala itu Al-Hayyu untuk tiga maklumat ni. Okay, kita boleh faham tak? Tiga maklumat ni bukan pendapat semata-mata, tetapi ada ayat Quran dia. Saya akan tunjuk ayat Quran dia. Cuma saya berikan dulu ada punya poin penting dia. So lepas ni kalau kita zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum, kita faham dah. Kita zikir tu kita dah faham dah. Kita panggil Wahai Zat yang Maha Hidup. Kita faham dah. Yang dikatakan Maha Hidup tu apa? Seolah-olah kita kata Ya Allah yang Maha Hidup tanpa ada permulaan, kekal sampai bila-bila, tiada sebarang kekurangan, kelemahan, hidup yang sempurna. Itulah pada hal Hayyu. Kita faham Ya Hayyu, Ya Hayyu. Oleh kerana Allah Ta'ala itu dia wujud tanpa ada permulaan, dia kekal sampai bila-bila, dia sangat sempurna. Ia menjadi bukti yang pertama bahawasanya Allah Ta'ala itu memanglah layak dikatakan La ilaha illahu. Itu yang pertama. Okay, kita tengok dari ayat Quran dia. Okay, kalau kita tengok pada ayat nombor 58 dalam surah Al-Furqan, muka surat 366, ayat 58 dalam Al-Quran, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menerangkan, dia maha hidup tu apa? Tengok ya, Allah Ta'ala menerangkan ayat ni, Allah menerangkan dia hidup tu macam mana. Okay, Tuhan kata, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Dia pada perkataan hayy. Hayy itu adalah al-hayyu lah, maha hidup. Tuhan kata, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Tuhan kata, dan bertawakallah engkau. Serahkanlah urusan hidup engkau. Serahkanlah pekerjaan yang engkau buat kepada siapa? Kepada Allah yang maha hidup. Okey, Allah yang maha hidup tu macam mana? Ayat dalam ni diterangkan. Maha hidup tu apa? Allazi la yamutu. Yang tidak mati. Yang tidak mati inilah menerangkan Tuhan tu yang maha hidup juga. Tuhan yang maha hidup. Ya, Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup ni macam mana? Allazi la yamutu. Yang tidak mati. Yang tidak mati ni, inilah yang saya letakkan dekat perkara kedua. Nampak tak perkara kedua?
kekal tanpa ada pengakhiran. Maknanya Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati itulah memperincikan bagaimana dikatakan Allah tu maha hidup. Oleh kerana Allah tu dia maha hidup, dia tidak akan mati, maka Allah Ta'ala kata bertawakallah engkau kepada Allah. Perbuatan bertawakallah kepada Allah itulah salah satu cara untuk kita mengatakan Allah Ta'ala itu dia sahaja yang layak diibadahi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak diibadahi melainkan Allah. Macam mana cara nak beribadah hanya kepada Allah? Cara dia, engkau bertawakallah kepada Allah. Maksudnya, engkau dah buat sesuatu, kau dah usaha buat sesuatu, serahkan usaha itu, serahkan pekerjaan itu kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kalau kita serahkan sesuatu itu bergantung harap kepada Allah, bersandar kepada Allah, itulah salah satu contoh kita beribadat hanya kepada Allah. Kenapa hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah? Kerana Allah itu dia sentiasa hidup. Bagaimana dikatakan dia sentiasa hidup? Kerana dia itu ladzi la yamutu, dia tidak akan mati. Tapi kalau kita sebab tu kita kena letakkan iman kita ni tidak selama-lamanya anak tu perlu bergantung kepada kita. Sebab tu kita ni kadang-kadang jadi terlampau memikirkan zuriat anak-anak kita sampai hidup kita ni habis memikirkan untuk diorang saja. Kita akan mati. Betul tak? Mak akan mati, ibu akan mati. Kita pesan ke anak kita. Ayah akan mati, mak akan mati. Tetapi yang tidak akan mati nak adalah Allah. Kita ni sendiri pun banyak kekurangan, betul tak? Sebab tu kita ni kena ada nilai letakkan pada anak-anak kita. Kan? Kita ni lemah, sampai bila sangat kita boleh tolong dengan kadar, betul kan? Tapi kita ingatkan anak-anak kita, nak, kau tak perlu bergantung kepada manusia. Kau kena bergantung sebenar-benarnya kepada Allah. Kau mintalah kepada Allah. Kau carilah Allah. Kalau kau bergantung kepada manusia, manusia itu berapa kali sangat boleh bantu kau. Berapa banyak sangat dia boleh tolong. Kan? Tetapi, ayah akan pergi, mak akan pergi. Tetapi engkau ada Tuhan yang maha hidup. Okey, kita ambil ayat Quran lain. Ayat Quran lain ni, dia menerangkan. Sebenarnya banyak ayat Quran yang menerangkan Allah tu maha hidup. Contohnya, kita tengok dalam surah Al-Qasas. Ayat nombor 88. Allah menerangkan, Kulla syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa, melainkan zatnya. Melainkan Allah. Allah tidak akan binasa. Jadi Allah Ta'ala dia tidak akan binasa. Semua manusia binasa. Ini menunjukkan perbezaan hidup makhluk dengan hidup Allah. Hidup Allah dia kekal, dia tak akan binasa. Hancurlah bumi ni macam mana sekalipun. Hancurlah langit tu macam mana sekalipun. Allah Ta'ala tidak akan binasa. Tapi kita akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Okey, faham ayat ni? Ayat ni sebenarnya secara tidak langsung menerangkan bagaimana dikatakan Allah tu hidup. Okey. Dah faham tadi? Kita faham 3 maklumat ni kan? Dah faham 3 maklumat tadi? 3 ciri-ciri dikata Allah tu maha hidup. Kalau kita dah faham, kita dah mengakui memang Allah Ta'ala itu dia maha hidup. Hidup yang sempurna. Justru tu kita kena buat apa? Justru itu dalam ayat 65 surah Ghafir, Allah bagi tahu. Kalau kita dah mengakui, yakin, sebenar-benar yakin bahawa Allah tu dia maha hidup, so kita kena buat apa kepada dia? Maka Allah bagi tahu, Huwal hayyu
Dialah yang maha hidup. Kalau kita dah mengakui beriman sebenar-benarnya Allah tu maha hidup, maka Allah Ta'ala ni apa? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Sama macam ayat kursi tadi kan bunyinya kan. Cuma dia ubah ke belakang. Kan? Kalau ayat kursi tu la ilaha illahu al-hayyu. Tapi dekat sini Allah Ta'ala kedepankan. Wal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang tetap hidup. Kan? Maka Allah Ta'ala tu la ilaha illahu. Okey. Jadi Allah Ta'ala menerangkan macam mana dia nak dikatakan la ilaha illahu tu. Fada'uhu. Fada'uhu mukhlisina lahuddin. Maka Allah Ta'ala kata fada'uhu. Maka Allah Ta'ala kata maka sembahlah dia, fad'uhu, serulah dia. Cara dia macam mana? Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan agama kamu semata-mata kerana dia. Lepas tu dikeranakan Allah Ta'ala itu, semua manusia ini akan beribadat kepadanya. Caranya ikhlaskan diri beribadat semata-mata kerana Allah, kan? Maka Allah Ta'ala kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Allah memuji dirinya kerana dia itu adalah Rabb sekalian alam. Dekat sini dia ada dua perkara. Pertama dari sudut uluhiyah, yang kedua dari sudut rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka habislah kita untuk yang pertama. Cuma saya nak tinggalkan tuan-tuan dan perempuan dan kita semua dengan kita boleh mengamalkan doa. Ini dipanggil juga untuk tindakan selepas tadabbur. Kita boleh amalkan doa ini untuk kita baca, kerana dalam doa ni dia mengandungi ayat kita kata Allah tu maha hidup. Tapi bukan doa yang daripada saya ya, ini doa dari Nabi SAW. Tengok Nabi baca doa dia. Okay, kita pun boleh bersama-sama baca doa ini. Nabi SAW dia berdoa dengan dia mengatakan, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa Nabi SAW. Tengok dalam doa Nabi ni, Nabi menyebut nama-nama Allah Al-Husna. Sebab itu doa yang terbaik. Doa yang sangat terbaik untuk kita baca adalah doa yang ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Doa ni hadis riwayat Muslim. Boleh cari pada nombor 2717. Kita tengok Nabi kata apa pada Allah. Nabi doa pada Allah. Jadi ini juga jadi doa untuk kita. Mungkin kita boleh aminkan sama-sama doa ini. Nabi kata, Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Hanya kepada Engkau, Ya Allah, aku beriman. Hanya kepada Engkau, Ya Allah, aku bertawakal. Hanya kepada Engkau, Ya Allah, aku kembali. Dan hanya kepada Engkau, Ya Allah, aku menegakkan kebenaran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan dirimu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Engkau. Dari aku disesatkan olehmu. Engkaulah zat yang maha hidup. Engkaulah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia itu pasti akan mati. Ini doa Nabi SAW yang kita dapati. Nabi menyebut tentang nama Allah Al-Hayyul Ladzi La Yamutun.
Allah adalah zat yang maha hidup. Tetapi boleh amalkan doa ini, boleh dibaca. Kalau ini baca seorang, kalau nak tukar ramai, kena tukarlah. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bika bi'izzatika. Kena tukarlah. Tapi kalau kita baca seorang, gunalah aku. Moga-moga kita semua dipelihara oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Apa yang kita sandarkan selama ini, apa yang kita bergantung pada Allah, kita harap pada Allah, hajat-hajat kita ini, Allah Ta'ala kabulkan kita. Kenapa? Kerana kita mengakui, kita mengiktiraf. Dalam doa-doa kita itu, kita selitkan dengan Allah itu Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wallahu ta'ala a'lam. Habislah kita untuk bukti yang pertama yang dikatakan Allah itu adalah Al-Hayyu. Moga-moga ilmu yang kita dapati ini dapat menambahkan lagi penghayatan kita, dapat lagi menambahkan rasa pada jiwa kita ketika mana kita membaca ayatul kursi. Mungkin selama ni kita baca ayat kursi tu secara kita tak rasa apa-apa. Kan? Mungkin kita tidak faham, disebabkan kita tidak faham tadi, menyebabkan kita baca ayat tu dengan kita rasa sepitah lalu. Tapi lepas ni kalau kita baca ayat tu, kita dah faham dah. Allahu la ilaha illahu. Kita dah tahu dah kalimah tauhid, kalimah taqwa, kalimah tayyibah, kalimah yang teguh. Kenapa Allah ni la ilaha illahu, kan? Lepas tu kita baca Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup. Kan hidupnya Allah Ta'ala ni macam mana. Jadi kita juga belajar Asma'ul Al-Husna dalam ayatul kursi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada Allah kan. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah tidak terhingga kerana Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita peluang untuk kenal Allah. Nanti kita bertemu dengan Allah, kan Allah Ta'ala tahu, oh engkaulah dulu ketika di dunia selalu ulang-ulang menyebutkan Allah tu maha hidup, maha hidup. Maka Allah berikan kita pertolongan, ya. Moga-moga kita nanti di dunia ni Allah jaga kita. Saat kita hidup kat dunia ni Allah jaga kita untuk kita beriman dan buat amal soleh dengan kalimah syahadah yang kita yakin, kita faham tadi. Dan ketika mana kita berada di alam kubur, Allah Ta'ala tolong kita untuk kita menjauh soalan munkar wa nakir. Allah jauhkan kita daripada azab. Dan kita semua apabila berada di akhirat, kita layak mendapat syafaat. Kita layak mendapat syafaat, kita juga layak untuk memberikan syafaat. Allah je lah segala-galanya bagi kita. Kalau tanpa dari Allah, tentulah tidak ada apa pun nilai kita sebenarnya. Jadi moga-moga Allah rahmati kita, Allah berikan kita hidayatul taufiq untuk dapat memberi kita kekuatan kita mengamalkan ilmu yang kita belajar pada hari ini, dan Allah bagikan kita istiqamah untuk kita dapat mengikuti pengisian kita pada bulan hadapan. InsyaAllah pada bulan hadapan, pada bulan 9, kita bertemu lagi untuk siri kelima Tadabbur Ayatul Kursi pada minggu yang pertama insyaAllah. Kalau bulan 9 nanti, kita dah masuk, kita berada pada bulan yang baru, iaitu pada bulan Muharram. Hari ini merupakan 2 hari yang terakhir, kita berada pada 2 hari terakhir hujung tahun, ya. Kita masuk dah pada 29 Zulhijjah. Ini bermakna umur kita semakin bertambah. Dari sudut kalender, kiraan memang umur kita makin bertambah 1 tahun. Tetapi pada hakikat hari akhirat, umur kita makin pendek. Bukan makin panjang, tetapi makin pendek. 360 hari ataupun lebih Allah Ta'ala telah potong nyawa kita. Yang nyawa kita ni adalah modal kita. Makin lama, nyawa kita makin pendek. Atas kertas, atas dunia, umur kita makin bertambah setahun lah. Kan? Tetapi pada hakikat-hakikatnya, sebenarnya umur kita makin pendek. Jadi hari Selasa ni, kita dah masuk tahun baru, 1 Muharram 1443 Hijrah. Saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar
kita semua ingat muhasabah diri kita tentang umur kita yang semakin pendek. Baik, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan kepada Biro Agama Felkra Berhad di atas penganjuran majlis ilmu pada pagi ini. Saya selaku pembimbing memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan, kelemahan sepanjang saya menyampaikan ataupun kekurangan saya dalam menyediakan nota. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti pengisian kita pada pagi ini, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung di Zoom ataupun di FB Akademi Tadabbur. Jazakumullahu khairan. Semoga kita semua dapat diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan Al-Quran. Moga Allah Taala ajarkan kita apa-apa kita tahu tentang Al-Quran. Allah Taala bagi kita kekuatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan ada soalan. Saya jawab soalan sekejap, terus kita tutup. Kita ada soalan dekat sini. Jika ada mana-mana nota tak dapat, tak tahu rakaman dan sebagainya, nanti tolong maklumkan. InsyaAllah kalau nak masuk pada mana-mana grup WhatsApp dan sebagainya, nanti tolong saya syorkan masukkan di Telegram lah. Tempat Telegram dia boleh masuk ramai. Ya, jadi minta maaflah bagi siapa-siapa yang dia tak dapat mengikuti pengisian kita kerana dia tak dapat info dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak. Itulah kekurangan yang ada pada saya. Allah je sebenarnya yang maha sempurna. Allah Ta'ala itu adalah Al-Qayyum. Ya, kerana kami di akademi ni memang tidak ada admin. Memang tidak ada admin. Sebab tu banyak benda yang kekurangan tu saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia yang tak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Manusia yang sentiasa beriman kepada Allah, dia juga melakukan amal soleh, dan dia juga watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dia juga sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran dan sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.